Etika merujuk kepada prinsip moral atau nilai-nilai yang menentukan apa yang dianggap betul atau salah dalam tingkah laku manusia. Etika adalah asas kepada keputusan yang dibuat oleh individu atau masyarakat dan ia memberi panduan dalam memilih tindakan yang sesuai. Peradaban pula adalah keadaan masyarakat yang maju dari segi kebudayaan, ekonomi dan teknologi yang melibatkan tahap perkembangan kemanusiaan yang menunjukkan kematangan nilai, budaya dan norma yang diamalkan dalam kehidupan seharian. Secara ringkas, peradaban adalah cerminan nilai etika yang dijunjung tinggi oleh sesebuah masyarakat. Pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Masyarakat kepelbagaian terbentuk melalui gabungan elemen-elemen penting yang mencerminkan etika dan peradaban yang tinggi. Pertama, kewujudan sistem kepercayaan dan agama memainkan peranan besar dalam menyatukan masyarakat melalui nilai-nilai rohani dan moral. Sistem ini menjadi panduan kepada kehidupan harian serta pembentukan harmoni sosial. Seterusnya, penempatan masyarakat yang membentuk kota, bandar atau Madinah menjadi asas kepada pembangunan struktur sosial. Penempatan ini menyokong peningkatan kualiti kehidupan serta jangka hayat manusia melalui akses kepada kemudahan yang lebih baik. Di samping itu, kewujudan sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur dalam bidang politik, pentadbiran, ekonomi, dan pendidikan memastikan kelangsungan masyarakat yang lebih stabil dan makmur. Bahasa dan sistem tulisan yang tersendiri turut memainkan peranan penting dalam komunikasi dan pemeliharaan identiti. Selain itu, sistem perundangan yang teratur dengan nilai moral yang tinggi memastikan perlakuan masyarakat dapat diatur secara adil dan harmoni. Akhir sekali, daya reka cipta dalam teknologi dan pembangunan serta daya kreativiti dalam falsafah, kesenian, dan kesusastraan memberkaya tamadun dengan nilai estetika yang unik. Semua elemen ini saling melengkapi, membentuk peradaban yang beretika, progresif, dan mampu bertahan dalam kepelbagaian masyarakat. Komponen etika dan peradaban. Komponen etika dan peradaban yang pertama ialah persekitaran geofizikal. Kebiasaannya, sesuatu etnik mempunyai pertalian yang rapat dengan sejarah, tradisi dan budaya kawasan geografi tertentu. Peradaban pula bersifat universal melintasi sempadan geografi yang secara langsung melampaui batasan etnik, bangsa dan kebangsaan. Pada era prakolonial, komuniti Melayu merupakan kelompok yang bertanggungjawab dalam membina peradaban Melayu di wilayah ini. Komuniti Melayu yang berhijrah dari daerah Yunan telah menghuni di kawasan semenanjung Tanah Melayu dan kepulauan di Asia Tenggara. Komuniti Melayu tersebut dikenali sebagai Melayu Proto, Melayu Tua atau Melayu Purba dan mereka merupakan nenek moyang kepada Melayu Polinesia. Komponen yang kedua pula ialah masyarakat dan demografi. Masyarakat ialah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem interaksi sosial di mana sebahagian besar interaksi yang berlaku dalam lingkungan sistem sosial itu adalah lahir daripada individu yang berada dalam kelompok tersebut. Pembentukan masyarakat Malaysia bermula secara pluraliti tanpa paksaan, pluraliti secara paksaan dan akhir sekali pluraliti biru. Dan semua ini bermula dari era Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Proses hubungan etnik di Malaysia bermula dengan segregasi, akomodasi, asimilasi dan akhir sekali amalgamasi. Seterusnya, komponen yang ketiga ialah ekonomi dan pasaran. Pada era prakolonial, masyarakat Melayu mengamalkan kegiatan ekonomi sara diri iaitu kegiatan ekonomi masyarakat yang paling asas dan hanya cukup untuk menampung keperluan diri dan keluarga. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kegiatan perdagangan menjadi kegiatan terpenting dalam masyarakat disebabkan keadaan kehidupan yang masih mundur dan tradisional. Kemudian, British dilihat terus menguasai kegiatan ekonomi negeri-negeri di Tanah Melayu pada era kolonial dengan pembukaan lumbung biji timah dan ladang getah serta kemasukan tenaga buruh secara besar-besaran dari China dan India. Dengan ini, British menggunakan strategi membasmi kemiskinan dengan meningkatkan kualiti hidup golongan miskin dengan menyediakan perkhidmatan sosial, meningkatkan pendapatan dan produktiviti golongan miskin dengan pemberian bantuan modal, teknologi, pemasaran dan latihan. Dan kepentingan yang terakhir ialah dengan membuka lebih banyak peluang pekerjaan bagi membolehkan mobiliti golongan miskin untuk keluar daripada sektor produktiviti rendah kepada sektor produktiviti tinggi.
Kerajaan telah menjalankan strategi penyusunan semula masyarakat pada era pasca kolonial untuk menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang dari segi penguasaan ekonomi dalam kalangan kaum dan menggalakkan kemajuan ekonomi semua golongan masyarakat agar jurang perbezaan antara masyarakat dapat dihapuskan. Komponen yang keempat ialah falsafah dan pemikiran. Falsafah dan pemikiran tradisional ialah matlamat yang telah pun ditentukan dan diterapkan seperti tokoh Islam iaitu Ibn Khaldun yang berpendapat ilmu seperti mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu alat. Contoh-contoh tokoh yang diakui oleh sarjana barat ialah Arnold Toynbee, Charles Ranlett Flint dan George Sultan. Selat Melaka, gelanggang kepelbagaian. Peranan Selat Melaka. Selat Melaka juga merupakan tempat pertama di mana proses interaksi antara kepelbagaian etnik bermula dengan proses pembudayaan yang mengintegrasikan masyarakat berbilang ras atau etnik melalui aktiviti-aktiviti seperti perdagangan, perkahwinan, pelaburan dan sebagainya. Maka, interaksi antara budaya dapat membentukkan interaksi peringkat tamadun. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, Selat Melaka menjadi laluan strategik perdagangan antara Timur dan Barat. Kapal-kapal dari China, India, Timur Tengah dan Eropah menggunakan laluan ini untuk berdagang, pusat persinggahan dan pelabuhan. Oleh itu, Selat Melaka telah merupakan lambang pertumbuhan masyarakat pelbagai etnik. Contohnya, orang Melayu yang terdiri daripada pelbagai suku kaum seperti orang Jawa, Banjar, Bugis, Mandaling dan sebagainya. Bagi orang Cina pula, suku kaum Cina yang datang disebabkan oleh aktiviti perkapalan adalah Hakka, Cantonese, Hainan, Teochew dan sebagainya. Manakala bagi orang India pula terdiri daripada Malayam, Punjabi dan sebagainya. Walaupun mempunyai pegangan agama yang berbeza, tetapi dari segi budaya yang sama. Contohnya, golongan masyarakat Hindu di India Utara menerima unsur-unsur keislaman dalam budaya, berpakaian, pemakanan dan sebagainya. Terdapat berbagai aspek menyumbang kepada zaman keagungan Melaka, antaranya pemerintahan, kependudukan, perdagangan dan kepelbagaian budaya. Teknologi maklumat dan media digital yang dikuasai oleh Barat adalah satu cabaran besar kepada seluruh peradaban manusia dalam mempengaruhi nilai dan etika masyarakat kepelbagaian. Melalui teknologi ini, nilai, pemikiran dan budaya Barat disebarkan dengan lebih pantas dan berkesan, meliputi setiap lapisan masyarakat tanpa mengira usia, etnik atau latar belakang. Hal ini menimbulkan fenomena penjajahan minda, di mana masyarakat tempatan cenderung menerima norma dan nilai asing yang kadangkala tidak sesuai dengan budaya tempatan. Dalam konteks media, kedua-dua media elektronik dan cetak memainkan peranan yang signifikan. Pengaruh yang disalurkan oleh media elektronik melalui platform seperti televisyen, internet dan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, X dan lain-lain mencetuskan arus budaya popular yang begitu mudah diakses. Rancangan reality, musik, fashion serta gaya hidup Barat diserap masuk dalam budaya tempatan melalui tontonan harian masyarakat. Media cetak pula seperti majalah, surat khabar dan buku turut menyumbang kepada penyebaran budaya ini melalui artikel-artikel yang mendedahkan pembaca kepada pemikiran dan gaya hidup Barat. Secara tidak langsung, media ini mempengaruhi persepsi masyarakat tentang apa yang dianggap ideal dan moden. Dalam proses ini, media turut menjadi alat untuk membina kesepaduan antara etnik di Malaysia. Media digital khususnya membolehkan komunikasi antara kaum dan budaya yang lebih terbuka dan inklusif. Platform media sosial misalnya menyediakan ruang untuk individu berinteraksi dan berkongsi pengalaman tanpa mengira latar belakang. Ini menyumbang kepada pengurangan stereotip dan prejudis antara etnik serta membuka ruang kepada dialog antara budaya. Walau bagaimanapun, kesan negatif juga muncul apabila budaya Barat diserap secara berlebihan tanpa penapisan. Budaya materialistik, individualistik, dan kebebasan tanpa batasan seringkali bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat Malaysia yang lebih berpegang kepada keutuhan kekeluargaan, norma agama, dan nilai kemasyarakatan. Ini dapat dilihat dalam pengaruh media melalui rancangan reality televisyen seperti American Idol, X Factor, dan sebagaimananya, di mana pemenang rancangan tersebut diangkat menjadi ikon atau idola remaja dan belia di seluruh dunia. Secara keseluruhannya, pengaruh media digital dan teknologi Barat membawa impak yang kompleks. Di satu sudut, yaitu meningkatkan jaringan global, memudahkan perhubungan dan kerjasama antara bangsa, dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, di sudut lain, ia menguji ketahanan budaya tempatan dan memerlukan masyarakat untuk lebih bijaksana dalam mengekalkan identiti bangsa, tanpa menolak sepenuhnya manfaat globalisasi. Kesimpulannya, ilmu tentang etika dan peradaban hari ini adalah penting, kerana boleh membantu ke arah pembinaan dan kejayaan sesuatu masyarakat. Pengajaran daripada kitaran sejarah masyarakat patut dijadikan iktibar agar generasi muda tidak leka dengan keamanan dan kemewahan yang dikecapi.
Mengetahui persoalan-persoalan dasar berkaitan etika dan peradaban juga membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah kehidupan yang lebih saksama. Pendedahan terhadap mengenali latar belakang etika dan peradaban masing-masing pula boleh memupuk persefahaman antara satu sama lain. Itu sahaja dari kumpulan 4. Sekian, terima kasih.